Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Dengar tak suara saya pada hari ini? Hai, Nur Faika Dayana binti Azman, Nur Nelly Najah binti Nur Azmi dari kelas 4 Mari ada. Okey. Tolong invite kawan-kawan tahun 4, boleh sharekan link ini ke dalam grup masing-masing. Okey. Okay, hari ini kita akan sambung topik pernafasan dan ini ialah kelas untuk tahun 4. Okey, untuk tahun 4. Jadi setakat ni baru 10 orang yang masuk. Mana yang lain lagi? Tolong masuk ke dalam kelas sekarang. Okey. Dan dari ada kelas daripada 4 Marikh juga. Okey, kenapa kita berubah posisi? Sebab hari ni kita nak adakan beberapa ada aktiviti sikit. Jadi kedudukan ini lebih sesuai untuk kita tunjukkan. 11 orang sekarang. Okey, cepat sikit. Hai Nur Auni, apa khabar? Sihat? Okey, hari ini kita akan ada 3 sesi untuk subjek sains di bawah panitia sains. Okey, ada kelas tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Bagi murid tahun 5 ingin menonton sama pun boleh sebab ini adalah ulang kaji untuk awak. Okey, untuk murid tahun 6 boleh tengok yang tahun 4, tapi yang tahun 5 tidak bersesuaian sebab tidak ada dalam silibus. Baik, setakat ini baru 12 orang, mana lagi yang lain? Satu kelas lebih kurang 30 orang, ada 6 kelas, bermakna ada lebih kurang 180 orang. Jadi saya nak semua join ke dalam live ini, ataupun ada yang sesat ke live mana agaknya. Okey, tolong bagi tahu, share kepada kawan-kawan, boleh copy link dekat bawah tu dan share pada kelas masing-masing. Okey, sementara tu boleh tekan like pada tepi awak tu. Kita ada lagi 7 minit sebelum kelas dimulakan pada hari ini. Saya harap semua masuk cepat sikit masuk. Hai Cikgu Suryati Mustafa, apa khabar? Sihat Cikgu? Nur Ashikin binti Roslan daripada Pak Netiun, khabar? Sihat? Okey, kita masih lagi menunggu yang lain. Okey, bersama dengan pada hari ini kita sebenarnya bersama-sama dengan panitia sains yang lain bekerjasama untuk PDPR pada hari ini. Kita ada sebanyak
3 kelas. Macam saya cakap tadi, kita ada kelas darjah 4, darjah 5 dengan darjah 6. Sekarang awak semua berada di dalam kelas tahun 4. Okay. Waalaikumsalam Balkis. Apa khabar? Sihat? Ceria tak hari ni? Panas lah? Sekejap saya tutup langsir. Okey. Baru lega sikit. Okey. Balkis Nabiha Zakaria tadi. Sekarang bersama kita ada 19 orang. Saya nak sekurang-kurangnya ada 30 orang. Boleh? Ni sekarang 7.55 pagi. Okey. Dah sarapan semua? Dah makan? Dah sarapan pagi? Apa yang awak makan pada hari ini? Kalau nak makan sekarang mungkin takut dah tak sempat dah. Jadi kalau misalnya kalau nak minum sempat, ada lagi 4 minit. Okey, ada lagi 4 minit untuk awak bersarapan. Okey. Baru 17. Cepat ajak kawan, ajak kawan. Ataupun ada yang tidur lagi ni. Darjah 4 selalu kurang sikit waktu pagi ni. Nelly Najah belum makan tak apa. Kejap. Kelas kita tak lama kurang daripada 1 jam. Okey, selepas tu nanti awak boleh makan dan kemudian buat latihan yang cikgu akan berikan selepas ini. Kita lagi 3 minit sebelum kelas kita mulakan pada hari ini. Okey. 23 orang, 25 orang sekarang tengah bersama dengan kita. Harap lebih lagi masuk ke kelas. Yang baru masuk boleh perkenalkan diri, boleh tulis nama, boleh tulis daripada kelas mana. Okey. Saya pun belum sarapan lagi. Okey. Baik. Ada lebih kurang lagi 2 minit. Cepat sikit masuk kelas. Ada lagi 4 orang untuk cukupkan 30. Bersama kita ada Cikgu Ashraf juga yang sedang menonton bersama kita pada pagi ini. Hai, Nur Aida Alma daripada Pat Mustari. Apa khabar? Sihat awak hari ini? Ada Imtiaz Sofia binti Muhammad Haizal. Okey. Kita ada 25 orang. Cukupkan 30. Cepat sikit. Ada lagi 1 minit lebih sikit je. Suara saya, muka saya jelas, nampak. Kadang-kadang internet connection pun memainkan peranan. Kalau internet terlalu perlahan, muka saya jadi petak-petak atau menjadi slow sikit. Okey, 26 orang.
Okey. Seterusnya kita ada Nur Safia Zafira dari Part Neptune. Apa khabar? Okey. Alhamdulillah, jelas ya. Baik. Hari ni ada aktiviti. Saya kena tunjukkan pada awak. Biasanya awak yang buat. Tapi hari ni peluang untuk awak tengok saya pula yang buat aktiviti tersebut. Sebab memandangkan buat masa ni kita jauh. Jadi saya tak boleh nak guide awak untuk awak buat. Cikgu-cikgu tak boleh nak guide. Jadi saya akan buat, awak akan tengok. Okey. Okey. Baik. Okey, sudah cukup 30 orang. Tanpa melengahkan masa lagi, baik. Kita akan mulakan kelas sains kita, sains tahun 4, topik pernafasan. Tapi sebelum tu, mari sama-sama kita bacakan doa. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min hozaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Baik, mula-mula sekali saya nak terangkan tentang pernafasan. Yang ini sebenarnya minggu lepas kita dah belajar. Tetapi ini saya nak ulang sikit sebab dia berkaitan dengan pelajaran kita pada hari ini. Okey, awak boleh buka buku teks tahun 4 dan awak selak muka surat yang tersebut. Okey? Baik. Jadi, sekarang bila awak tarik nafas, awak nampak ni dada saya. Bila awak tarik nafas, okey, sekarang saya tarik. Okey, yang ini pula ialah saya lepaskan. Okey, saya tarik. Sekarang saya lepaskan. Awak nampak tak perbezaan di antara keduanya? Bila kita tarik nafas kita punya dada ni dia macam ke depan. Kita tarik. Bila kita lepas, dada kita dia akan ke belakang. Kenapa? Tapi sebelum kita buat kesimpulan kenapa dada kita boleh ke depan dan ke belakang, kita kena buat satu eksperimen dahulu. Lepas ni kita akan jalankan satu eksperimen bersama-sama. Okey. Baik. Sekarang cuba rujuk yang sebelah kanan tu. Kita ada dua aktiviti di sini, iaitu menarik nafas dan mengembus nafas, di mana kita letakkan buku dekat dada kita. Yang pertama, aktiviti yang pertama. Dan aktiviti yang kedua pula, kita nak perhatikan dada kita macam mana, turun ataupun naik. Okey. Baik. Jadi, saya nak tunjukkan pada awak macam mana saya kena baring. Okey, baik. Saya baring, saya letak kat sini kejap. Untuk awak nampak. Kalau tak, awak tak nampak pula. Okey. Sekarang yang pertama, aktiviti yang pertama tadi ialah kita letakkan buku atas dada. Okey. Letak atas buku atas dada. Okey, sekarang saya tarik nafas. Lepas. Lepas. Saya tarik lagi. Lepas. Okey, jadi apa yang awak nampak bila alamak jatuh pula, sorry. Saya buat lagi sekali lah. Okey, tengok. Okey, tengok. Saya tarik nafas, letak buku. Lepas. Ni saya tarik. Ni saya lepas. Tarik. Lepas. Nampak tak macam mana pergerakan buku ni? Buku ni mula-mula dia naik ke atas. Lepas tu dia turun ke bawah. Okey, sekarang saya cuba buat tanpa buku. Tengok. Okey. Okey. Nampak tak perbezaan ketika saya tarik nafas dan hembus nafas?
Nampak kan beza dia? Bila kita menarik nafas, dada kita akan naik ke atas. Sebab apa? Okey, jadi soalan pertama dekat dalam buku teks tu, dia tanyakan mengapakah dada kita naik ke atas apabila kita menarik nafas, dan bila kita hembus nafas, dada kita turun semula. Jadi apa jawapannya? Saya tunggu daripada awak. Jawapannya ialah kerana bila kita tarik nafas, udara yang kita tarik tu dia memenuhi ruang paru-paru. Paru-paru kita terletak di bahagian dada. Jadi bila kita tarik nafas, dada kita pun akan ikut mengembang dan menyebabkan dia naik. Bila kita hembus, jadi maksudnya udara kat dalam paru-paru kita ni dah berkurangan. Bila udara tu berkurangan, jadi dah isi padu dalam paru-paru dah sedikit. Jadi menyebabkan kita punya dada pun ikut turun sekali. Faham? Faham tak? Okey. Boleh komen dekat ruang komen ya, macam biasa. Okey. Jadi maksudnya bila kita menarik nafas, dada akan naik. Bila kita menghembus nafas, udara keluar, dada akan turun. Alright. Okey, bagus. Okey, kita dah jawab untuk soalan dekat dalam buku teks tu. Sekarang kita terus buka yang ini pula. Baik. Ini ialah, kita tengok bahagian yang sebelah kiri. Kalau tak jelas, awak boleh rujuk buku teks. Sekarang ni kita nak tengok macam mana dengan kita punya jenis aktiviti dengan kadar pernafasan. Sebelum tu, kadar pernafasan bermaksud dalam 1 minit berapa kali kita punya degupan jantung kita. Berapa kali degupan jantung kita. Jadi ada 3 aktiviti kita nak kesan kat situ. Yang pertama ialah jalan perlahan, lari setempat dengan lompat bintang. Untuk itu, saya dah sediakan kertas untuk saya rekodkan apa yang saya akan buat hari ini. Dia ada 3 tadi. Yang pertama ialah jalan perlahan. Okey, lepas tu dia ada lompat bintang. Satu lagi apa tadi? Saya lupa pula. Kejap saya buka balik. Satu lagi lompat lari setempat. Okey, baik. Jadi kita akan buat 3 tu. Mula-mula jalan perlahan, lepas tu lari setempat, lepas tu lompat bintang. Baik, semua tu kena buat dalam 1 minit. Lepas tu kita kena kesan kita punya degupan jantung. Okey, ya. Yang lain-lain tolong jangan main stiker dan tolong tengok. Saya akan cari siapa yang main-main stiker ni. Cuba respon dengan perkataan sahaja. Okey, baik. Jadi sekarang ni, untuk kesan nadi kita, apa yang kita kena buat ialah kita boleh gunakan tangan. Okey, dekat sini kita boleh kesan nadi kita. Kita boleh dengar. Kita boleh bukan dengar, kita boleh rasa. Dedek tu 1, dedek 1, dedek 2. Macam tu. Ataupun kita boleh kesan dekat sini. Dia macam duduk. Okey. Jadi sekarang kita buat 3 aktiviti. Yang pertama ialah jalan perlahan. Lepas tu kita buat aktiviti lompat lari setempat. Lepas tu yang ketiga kita akan buat lompat bintang. Dan setiap aktiviti tu kita perlu buat dalam masa 1 minit. Okey, sekarang sama-sama Sekarang awak tengok saya buat. Awak nanti kat rumah pun boleh cuba. Okey, saya dah set timing saya. Kita akan buat sama. Okey. Baik. Dalam masa 1 minit. Kita akan buat. Mula-mula ialah jalan perlahan selama 1 minit. Okey, start. Okey, jalan perlahan. Saya jalan depan. Saya jalan belakang. Saya pusing. Tapi jalan perlahan je. Okey. Saya jalan perlahan. Okey. Dalam masa 1 minit.
Okey, ada lagi sekejap. Okey. Okey, 50 saat. Dah 50 saat. Okey, kita jalan. Okey, sudah 1 minit. Okey. Sekarang sekarang kita kira nadi kita berapa dapat dalam masa 1 minit. Okey, 1 2 go. Okey, cukup 1 minit. Saya dapat untuk bacaan kali pertama ni saya dapat 70 per minit. Okey, dan saya catatkan bacaan saya ialah 70 per minit. Sekarang aktiviti yang kedua ialah lari setempat. Lari setempat. Okey. Jadi saya akan buat lari setempat 1 minit. Okey, 30 saat. Okey, tamat. Okey, sekarang kita set masa kita pula. Set kita punya berapa kadar yang dapat. Okey. Penat. Okey, kejap Okey, kita dapat sebanyak lebih kurang tadi betul saya dapat ialah dalam 84. Okey, yang tadi mula-mula saya dapat 70 per minit. Lepas tu saya dapat 84 per minit. Okey, sekarang aktiviti yang seterusnya ialah lompat bintang. Kita nak tengok berapa kadar pernafasan kita dalam masa 1 minit. Saya dah penat dah. Okey, tengok. Okey, lompat bintang. Berapa minit tadi? Berapa dalam masa 1 minit? Okey, sekejap saya set jam saya semula. 1 2 go. 2 3 4. Lagi. Okey. Cukup. Alright, okey. Baik. Sekarang kita cuba tengok berapa nadi kita.
Okey, sekejap Okey, dapat. Okey, setelah menjalankan aktiviti tadi, kita balik tulisannya Jadi saya dapat bila jalan perlahan tadi ialah 70 per minit. Lepas tu masa saya buat lari setempat, saya punya kadar pernafasan ialah 84 per minit. Lepas tu bila saya lompat bintang, kadar pernafasan saya ialah 102 kali per minit. Jadi sekarang tengok. Okey. Untuk yang sebelah tadi tu, okey. Jadi maksudnya waktu jalan perlahan saya dapat 70 per minit. Waktu saya lompat setempat saya dapat 84 per minit. Lepas tu kalau yang lompat bintang kita dapat 102 per minit. Okey, jadi sekarang kita tengok kat soalan. Adakah terdapat perbezaan kadar pernafasan antara setiap aktiviti? Dan yang kedua, apakah yang anda dapat rumuskan tentang hubungan antara jenis aktiviti dengan kadar pernafasan? Okey, jadi untuk jawab soalan yang pertama, ada tak perbezaan kadar pernafasan di antara ketiga-tiga aktiviti tersebut? Ada ke tidak? Okey, awak boleh jawab kat dalam ruangan komen. Ada beza tak di antara aktiviti yang saya buat? Untuk berjalan perlahan, lepas tu saya berlari setempat dan juga lompat bintang. Ada perbezaan ataupun tidak? Ada perbezaan ke tidak? Ada perbezaan. Jadi kenapa waktu saya jalan perlahan kadar pernafasan saya cuma 70, tetapi bila saya berlari setempat naik 84. Bila saya lompat bintang saya dapat 102. Jadi sebab apa? Sebabnya lagi kita buat aktiviti yang lebih lasak, aktiviti yang lebih cergas, jadi denyutan jantung kita, kadar pernafasan kita akan jadi lebih banyak. Sebab bila kita buat aktiviti lasak ni, kita memerlukan lebih banyak oksigen. Jadi kita punya jantung pun, kita punya paru-paru pun dia bekerja lebih kuat, menyebabkan kita nak perlukan oksigen yang lebih banyak. Okey. Jadi untuk soalan yang pertama ialah ada perbezaannya. Untuk soalan yang kedua ialah rumusan. Apakah hubungan di antara jenis aktiviti dengan kadar pernafasan? Hubungannya ialah jika jenis aktiviti bertambah cergas, maksudnya lagi kuat, lagi lasak. Jika jenis aktiviti lebih lasak, maka kadar pernafasan lebih tinggi. Okey, faham? Maksudnya lagi banyak aktiviti, lagi tinggi kadar pernafasan kita. Itu untuk soalan yang kedua. Faham semua? Okey. Baik. Jadi untuk pernafasan tadi dah habis Kita buat kesimpulan, bila kita tarik nafas, dia punya dada akan naik. Kenapa dada naik? Sebab oksigen memenuhi paru-paru, menyebabkan dada kita naik ke atas. Bila kita hembus, dada kita akan turun
Sebab oksigen dalam paru-paru dah kurang, udara dalam paru-paru dah kurang, menyebabkan dia kempis ataupun dia turun. Okey, lepas tu kadar pernafasan akan bertambah jika apa? Jika jenis aktiviti kita lebih lasak ataupun lebih cergas. Okey, faham semua? Good. Okey, sekarang kita pergi seterusnya. Okey. Yang sebelah sekarang kita tengok pada sebelah kanan. Ini ialah di antara yang mempengaruhi terhadap kadar pernafasan. Tengok situasi yang pertama. Situasi yang pertama tu ialah di kawasan pembakaran. Jadi macam manakah dengan pernafasan kita? Okey, itu ialah pencemaran udara. Bila pencemaran udara, ia akan menyebabkan apa? Menyebabkan kita nak bernafas susah dan menyebabkan gangguan kepada pernafasan. Itu untuk situasi yang pertama. Okey, untuk situasi yang kedua pula, situasi yang kedua ialah di mana kawasan taman. Okey, kawasan taman, ada pokok-pokok. Apa jadi bila kawasan yang ada pokok-pokok macam ini? Kita akan rasa lebih segar. Jadi kita bernafas dengan lebih baik. Okey, sekarang cuba tengok situasi yang ketiga pula. Apa yang berlaku dekat situasi ketiga tu? Jangan bagi emotikon marah-marah macam itu. Kenapa? Okey, baik. Situasi ketiga ialah di kawasan yang sesak, yang ramai orang. Okey, jadi sekarang bila di kawasan yang sesak dan ramai orang, kita akan jadi macam mana? Kita susah nak bernafas sebab semua orang melepaskan gas karbon dioksida. Jadi kadar pernafasan kita punya pernafasan juga akan terganggu. Dan juga situasi keempat di mana kita kita berhadapan atau berdekatan dengan orang yang merokok juga akan mengganggu kita punya pernafasan. Okey, faham tak? Faham tak? Okey, kalau kawasan sesak, karbon dioksida ada banyak orang lepaskan, menyebabkan kita akan menjadi sesak nafas juga. Okey, begitu juga dengan kawasan pembakaran sampah. Kita juga suka untuk bernafas dan mengganggu pernafasan kita sebab terlalu banyak gas karbon dioksida yang dilepaskan. Dan juga di kawasan orang yang menghisap rokok. Menghisap rokok ni dia bebaskan gas karbon dioksida juga. Dan lebih lagi gas-gas yang berbahaya menyebabkan kita juga terganggu pernafasan kita. Okey, faham semua? Jadi kita dah pulang balik, kita dah belajar topik baru untuk tahun ni, untuk hari ini, iaitu tentang kadar pernafasan. Tapi sebelum tu, minggu lepas juga kita ada belajar tentang organ pernafasan. Cuba ulang sikit, apakah organ pernafasan manusia? Organ pernafasan manusia yang utama ialah paru-paru. Okey, tetapi ada juga dia melibatkan apa? Yang ini trakea dan juga hidung. Baik, laluan untuk menarik nafas. Apa laluan untuk menarik nafas? Laluan untuk menarik nafas ialah hidung, trakea, dan juga paru-paru. Untuk menghembus nafas ialah paru-paru, kemudian dia lalu trakea dan dia akan keluar melalui hidung. Okey, faham? Faham ya semua? Okey, bagus. Okey, sekarang kita nak bincangkan tentang latihan apa yang perlu awak buat kat rumah. Baik, dekat sekarang ni cikgu dah suruh semua murid tahun 4 untuk ambil latihan dekat sekolah, latihan PDPR. Betul? Jadi semua orang dah ada latihan PDPR. Siapa yang belum ambil segera. Hari ni mesti ambil. Okey? Baik. Jadi sekarang ni awak perasan tak dekat kertas yang awak dapat tu, belakangnya kosong, depannya ada isi, belakangnya kosong. Kenapa? Sebab cikgu nak awak leraikan dan tampal di dalam buku latihan hijau awak tu. Okey,
di dalam buku latihan hijau awak tu, dan awak kena buat muka surat hari ini. Awak kena buat daripada awak kena buat daripada muka surat 17 hingga muka surat 20. Okey, kena buat muka surat 17 sampai muka surat 20. Okey, saya akan tunjukkan paparan tetapi dia mungkin akan terbalik. Jadi saya nak awak tengok sama-sama dengan kita dan kita akan bincang jawapannya dan awak buat latihan awak di rumah. Baik. Yang pertama, dia ada ruang. Jadi kat sini apa namanya? Ni apa nama dia? Ini namanya ialah hidung. Sini pula apa? Ini namanya ialah trakea. Ini trakea. Okey, dan ini ialah paru. Itu ialah untuk muka surat 17. Okey, yang ini seterusnya ialah laluan pernafasan. Okey. Laluan udara semasa menarik nafas. Jadi, masa udara menarik nafas, awak kena tulislah. Kita dah belajar tarik nafas. Mula-mula lalu apa? Tadi saya dah cakap, mula-mula kita sini, lepas tu lalu sini. Okey, dah ada buku pun tak apa, tapi tampal yang dah difotosetkan tu. Ya, betul. Muka surat 17 hingga 20 tampal dalam buku hijau. Yang lain simpan dulu. Okey, dan juga laluan udara semasa menghembus nafas. Baik, seterusnya yang bawah ni diafragma ni kat bawah. Okey, dekat bawah kita ni, bila kita tarik nafas, dia akan ke atas. Bila kita tarik nafas dia ke bawah, bila kita tarik nafas dia akan ke atas. Okey? Faham? Yang ni awak tulis naik ataupun turun. Naik ataupun turun. Awak ikut je atas tu. Okey, seterusnya. Udara yang disedut masuk mengandungi lebih banyak apa? Udara apa yang banyak bila kita sedut? Jangan bincang benda lain. Pasal katak, pasal apa saya akan cari kalau misalnya awak berbual macam ni. Fokus pada soalan. Cabut dan tampal sepenuhnya. Awak tak payah gunting tepi-tepinya. Awak tak payah gunting. Awak ambil sekeping, tampal terus. Okey, betul Akmal Hakim, jawapannya ialah oksigen. Udara yang dihembus keluar, banyak gas apa pula? Udara yang dihembus keluar, banyak gas apa? Udara yang dihembus keluar, banyak gas apa? Tadi yang sedut oksigen, yang keluar gas apa? Gas karbon dioksida. Okey, yang kita sedut namanya gas oksigen yang banyak, yang keluar ialah gas karbon dioksida. Ingat, masuk oksigen, keluar banyak karbon dioksida. Okey, seterusnya muka surat 19. Apakah perkara yang digunakan untuk menentukan kadar pernafasan murid? Okey, yang itu senang. Awak tengok, dia jawapan pertama bilangan pergerakan dada, yang kedua ialah bilangan pergerakan mata. Awak kena tengok mana satu jawapan dia. Lepas tu, terangkan cara menentukan kadar pernafasan. Kita kena kira apa? Kita kena kira kita punya nadi kita. Okey, nak kira nadi kita dalam masa berapa minit? Dalam masa 1 minit. Kadar pernafasan ialah bilangan turun naik dada dalam masa 1 minit. Kita boleh tengok dada kita naik turun dalam masa 1 minit. Baik. Yang C, ramalkan keputusan bagi kamu. Yang bawah ni, muka surat 19. Dia tulis berjalan, berenang dengan duduk. Awak cuma perlu tulis tinggi, rendah ataupun tinggi, rendah ataupun sederhana. Ini pun boleh jawab ya. Okey. Yang nombor muka surat seterusnya, muka surat 20. Okey, muka surat 20. Dia bagi gambar. Dia bagi satu gambar. Okey, bagi satu gambar. Awak kena namakan. Apakah gambar tu? Apa aktiviti yang dia buat? Lepas tu dia tanya pula, apakah kesan buruk kepada, adakah dia memberi kesan buruk? Awak kena tikkan ya ataupun tidak. Takkan tak boleh jawab. Senang je itu. Okey.
Nombor 2, ni awak kena fikir. Dia jawab soalannya ialah ramalkan inference. Bila ini semua ambil berat, tolong ambil berat. Apa maksud inference? Inference tu dia minta sebab. Jadi awak kena bagi saya, tulis kat situ jawapannya, apa sebab dia, kenapa dia berlaku macam tu. Okey, faham? Faham? Okey. Yang di dua contoh tabiat yang memberi kesan buruk pada manusia, yang ini awak boleh fikirkan yang lain. Yang berkesan buruk pada pernafasan selain daripada menghisap rokok. Okey. Dan akhir sekali, cadangkan satu perkara yang lelaki itu boleh buat untuk menjaga kesihatan parunya. Yang itu contoh, kalau misalnya ada sesiapa yang awak kenal menghisap rokok, apa yang boleh dia baiki kesihatan dia? Waalaikumsalam Mira. Apakah yang boleh dilakukan kalau orang hisap rokok ni supaya kesihatan dia lebih baik? Awak kena tulis dekat dalam ruang jawapan bawah tu. Baik, sekiranya awak ada apa-apa masalah, awak boleh tanya dengan cikgu, ataupun kalau awak tanya dengan parents awak atau mak ayah awak pun boleh. Okey. Faham tak? Setakat ni apa yang kita dah belajar pada hari ini? Kita dah belajar kadar pernafasan, iaitu bilangan turun naik dada dalam masa 1 minit. Lepas tu yang kedua, jika jenis aktiviti tu lebih lasak, maka kadar pernafasan lebih tinggi. Okey, itu yang kedua. Dan juga kita belajar apakah akibat buruk ataupun kesan-kesan daripada persekitaran yang teruk pada kita. Contohnya kalau orang bakar sampah, orang hisap rokok, apa lagi, ada di tempat yang sesak ramai orang. Okey, faham? Okey, bagus. Ada apa-apa soalan untuk ditanyakan pada saya? Sekiranya awak ada masalah, tolong sentiasa berhubung dengan kawan-kawan awak. Okey, jadi untuk yang lain tu saya ingatkan sekali lagi, awak kena buat latihan muka surat 17 hingga 20 pada latihan yang cikgu bagi, dan tampal dengan elok di dalam buku tulis. Faham? Awak tak perlu snapshot dan hantar pun tak apa, sebab yang ini cikgu akan semak ketika naik sekolah nanti. Dan selepas itu juga awak akan ada quiz yang awak perlu jawab. Cikgu akan bagi link nanti di dalam grup. Saya harap awak semua dapat belajar, dapat siapkan tugasan yang diberikan, dan kalau boleh siapkan secepat mungkin. Okey. Saya sayang awak semua. Cikgu-cikgu semua sayang awak semua. Saya harap awak pun sayang kami. Awak sayang kami dengan awak siapkan kerja dan belajar supaya awak dapat yang terbaik. Faham semua? Okey, itu saja untuk hari ini, untuk tahun 4. Selepas ini kelas tahun 5 dan kemudian murid tahun 6. Saya bersama dengan cikgu-cikgu sains yang lain untuk tahap 2, kami mengucapkan selamat belajar, jaga diri, hindari daripada COVID-19. Semoga kita semua selamat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye, jumpa lagi.